ada juga masalah-masalah, ada ke masalah-masalah yang melibatkan di bahagian belakang mata pula yang mungkin agak rumit lagi untuk dirawat? Sebelum kita kata bagi lampu hijau lah untuk orang tu sesuai untuk buat lawatan laser, antaranya yang kita kena perhatikan ialah of course kita tengok kesihatan kornea. Dan kalau seorang tu dah ada parut, mungkin kesan ulcer lama tu tak sesuai lagi untuk buat lawatan laser lah. Dan kalau yang ada meningkat usia, kadang-kadang sudah ada katarak, itu pun kita tidak bolehlah buat pembedahan laser. Dan paling last sekali kita akan tengok pada urat mata ataupun retina. Kita akan tengokkan kesihatan retina tu sekali. Sekiranya retina tu punya masalah juga, kita tidak galakkan. Dan memang tak boleh buat. Jadi masalah mata ni bukan saja di hadapan, tapi juga belakang sampai ke saraf-saraf sekali pun. Itulah yang kena menjaga sangat anugerah Tuhan yang diberikan ini. Okey, bila kita bercerita pasal laser dan sebagainya tu, kita tak boleh lari daripada orang mungkin tanya kat luar sana, kita pernah dengar rawatan ni dinamakan LASIK. Apa LASIK ni? Mungkin doktor boleh ceritakan sikit? Rawatan LASIK ni ialah sebenarnya jenis rawatan laser lah untuk betulkan penglihatan. Okey, maknanya kalau membetulkan rabun, So sekiranya seorang tu ada rabun dan power tertentu, rawatan LASIK ni akan membentukkan balik kornea tu dengan tembakan laser supaya ia dapat menumpukan cahaya pada retina. So maknanya kalau orang rabun, cahaya tu tak kena tepat-tepat pada retina, pada urat mata, tapi LASIK ni akan bentukkan, shapekan kornea tu supaya cahaya ni akan tertumpu pada retina tepat. So kita biasanya kita boleh buat baik untuk mereka yang rabun jauh ataupun rabun dekat dan juga astigmatism. Tapi ialah pada masyarakat luar ni, penonton-penonton di luar sana tu apabila dia dengar nak merawat guna laser pada biji mata macam menakutkan apa mungkin doktor boleh ceritakan sedikit lagi ke berkenaan LASIK ni? Macam mana kaedahnya tu, lama ke, sakit ke, apa ke, macam mana? Okey, rawatan LASIK ni yang pertama kita kena ingat ia hanya rawatan luar mata. Kita tidak masuk langsung ke dalam mata. So dia pada surface saja. Dia mengambil masa dalam setengah jam daripada masuk ke dalam bilik tu kepada keluar, dan pesakit akan sedar dalam masa pembedahan tu. Kita akan bagi titipkan ubat untuk kebaskan mata dia. So semasa rawatan tu dia tidak rasa apa-apa. Tak rasa sakit langsung. Tak ada rasa apa, cuma tak selesa sebab benda tu tolak bergerakan lah, rasa tu bergerakan doktor lah. LASIK tu masa laser tu tembak sendiri pun tak ada rasa pedih ke apa ke, tak ada rasa. Memang tak akan memudaratkan langsung kepada pada pesakit tu, tak ada. Betul. Cuma dia lepas bedah tu terasalah sedikit tak selesa. Biasanya bila kalau tak selesa tu kita ada kait dengan mata kering. Kalau orang yang ada mata kering rasa macam ada berpasir-pasir sikit, tak jadi masalah. Biasanya kita akan bagi ubat titik yang secukupnya apa semua. Bila dia rasa tak begini, tahu ubat titik, dia akan rasa selesa balik. Jadi tak adalah benda ni menakutkan sangat ke nak buat malah ada satu rawatan yang mungkin boleh digalakkan juga. Lagi satu jenis rawatan yang saya dengar di luar sana adalah yang bergelar relax smile. Apa tu? Relax smile ni ialah kalau kita ambil LASIK, dia satu langkah lagi pada LASIK. Okay? Relax smile ni ialah di mana laser tu akan membentukkan satu cakera dalam celah mata kita, dan hanya dengan membuka satu tingkap kecil macam pembedahan kecil je, kita boleh tarik keluar cakera tu supaya dapat balik penglihatan tanpa menggunakan cermin mata ataupun contact lens lah. Saya nak bagi analogi sikit lah relax smile ni. Kita bayangkan satu kek lapis. Kek lapis ni terlalu tebal. Lepas tu tukang masak dia nak nipiskan. So kalau kita ambil LASIK ni, ialah seperti kita memotong belah atas, kita buka, kita buang yang apa kita nak, dan kita tutup balik lapisan tu. Kalau smile ni, tanpa potong apa-apa, kita potong dari tepi, kita bawa keluar barang-barang yang kita nak, dan tiba-tiba kuih lapis ni dah jadi nipis. So hanya dengan memotong pada tepi dan pada buka tingkap yang kecil saja tu. So kelebihan relax smile ni biasanya kita kata salah satu sebab kita kurang memotong saraf kornea, so risiko untuk mata kering tu lebih jauh lagi kurang. Dan sebab kitanya potongan kecil, small incision je,
risiko untuk jangkitan juga dikurangkan. Ya. Jadi antara sebab kenapa orang takut nak buat rawatan ni adalah antara faktor psikologinya lah. Sebab dia orang takut sebab dia lah mata kan, nak rawatan pada mata. Tapi dengan LASIK dan juga Relax Smile tak ada apalah yang perlu ditakutkan pun. Benda ni adalah satu prosedur yang amat mudah sekali dan dengan teknologi kepakaran yang ada lah ya. Betul. Okey. Tapi ada juga yang tak nak, walaupun dah tahu dah benda ni bagus, benda ni senang, benda ni tak sakit dan sebagainya tu, tapi antara faktor yang di luar sana tu yang mungkin mempunyai kesan terhadap sama ada nak buat rawatan atau tidak adalah faktor kos. Ada yang kata tak payahlah, mahal sangat. Apa komen doktor berkenaan tu? Sebenarnya kalau kita ambil jangka masa panjang, okey, contohnya cermin mata, cermin mata pun sekarang ni agak mahal, especially siapa yang suka bergaya lah, nak branded apa semua. Dan jika kalau mata dia, power mata dia tu ada 2-3 kena ada estik ke apa, harga kanta tu sendiri akan jadi mahal. Dan lepas 2-3 tahun dia kena tukar baru. So kalau kita ambil kos jangka masa panjang, dia LASIK lagi murah. Jadi kita kena faktorkan semua itulah. Dengan jangka panjangnya tu, dengan apa kebaikan yang kita dapat. Sebab kalau kita buat LASIK dan sebagainya tu, memang rawatannya memang kalau kita katakan boleh lah seperti sedia kala, bolehkah kita kata begitu? Masalahnya biasanya orang ni tak ada pernah ada normal pun, pasal dia pakai kacamata dah lama. Cuma dia mungkin yang selalu orang tertanya-tanya adalah adakah dia kalau dia buat sekali ni sampai mati tak perlu pakai kacamata ke apa. So jawapan saya tu tidak. Kalau ada kajian kita tengok lepas 10 hingga 15 tahun dia tengok balik pesakit-pesakit ni, kebanyakannya ada juga masih ada power balik, tapi kebanyakannya masih lagi tidak memakai kacamata. Power tu akan datang balik tak banyak, mungkin dalam kalau satu diopter ataupun lebih kurang kata power 100 lah ke bawah. So still worth. Dan satu lagi faktor kita tengok, biasanya yang orang buat LASIK ni umur dalam 30-an, awal 30-an, bila dia mencecah 40-an, dia dah kena start pakai cermin mata untuk baca. Itu normal lah tu. Itu masuk pula pada faktor umur lah pula tu. Tapi harus ingat, kita kalau dia pergi jumpa pakar, dia ada teknik-teknik yang kita boleh buat untuk supaya orang yang membaca tak pakai cermin mata juga. So itu. Okey. Kita dah dengar tentang apa kebaikan dan sebagainya tu untuk rawatan. Sekarang kita pergi nak tanya pula. Yang mungkin doktor-doktor agaknya agak susah nak menjawab ni. Apa pula keburukannya? Adakah kesan samping? Apakah kesan-kesan sampingan terhadap rawatan-rawatan yang disebutkan tadi? Okey. Bila kita cakap pasal pembedahan, apa-apa pembedahan memang ada risiko. Kalau tak ada risiko tu kita tak buat lah, memang senang lah. So risiko utama yang paling risau sebagai doktor mata ialah jangkitan. Okey. Dan kalau kita cerita pasal risiko masalah LASIK, salah satu yang kita kena tahu ialah masalah yang paling common sekali ialah mata kering. Mata kering ni biasanya juga kita dapat rawat dengan bagi pelinci, artificial tears, yang kita kekerapan dia bergantung pada berapa kering mata kita lah. Itu yang common. Yang tak commonnya yang kita selalu tengok ialah tak common yang selalu kita tengok ialah masalah flap, macam lepas pembedahan terbuka apa semua tu, tapi itu sangat rare lah. Terima kasih banyak Dr. Muiz di atas pencerahan itu tadi. Demikianlah tadi sedikit sebanyak perbincangan dan pencerahan daripada perunding pakar mata daripada Hospital Mata Nasional Tun Hussein On yang membahagi Dr. Muiz Mahyudin berkenaan masalah kekurangan penglihatan yang melanda masyarakat. Penglihatan adalah anugerah Tuhan yang amat berharga. Ia merupakan salah satu deria utama manusia. Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang remeh isu ini. Peliharalah anugerah ini, terutamanya di kalangan anak-anak kita. Pastikan mereka tidak terlalu lama menghadapi telefon bimbit, komputer atau televisyen semata-mata. Dan jika perlukan rawatan, janganlah dilengahkan dan ambillah nasihat daripada pakar-pakar seperti yang terdapat di Hospital Mata Nasional Tun Hussein On. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi di rancangan yang akan datang. Saya Adi Effendi, salam bahagia.